Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton? Anda bersama dengan saya Muhammad Hariri Haji Muhammad Daud menerusi segmen wawancara eksklusif USIM Online, sebuah terbitan daripada Unit Komunikasi Korporat. Baiklah saudara penonton sekalian, bersama dengan saya pada hari ini, kita bersama dengan 3 orang para pelajar daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan juga merupakan penyelidik muda yang baru sahaja memenangi satu pertandingan, iaitu National Research and Innovation Competition 2010 yang telah berlangsung pada 25 hingga 29 Mei 2010 yang lalu di Universiti Sains Malaysia USM. Baiklah saudara, di sebelah kanan saya ini, iaitu saya rasa tidak asing lagi bagi kita di USIM ini, iaitu saudara Muhammad Alif bin Ismail. Apa khabar saudara? Sihat? Oh, sihat. Alhamdulillah. Pernah melihat USIM Online? Pernah melihat. Terbaik? Terbaik. Baik. Baiklah, dan di sebelah beliau iaitu saudara Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Najib, juga rakan kepada saudara Alif kita. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Sama-sama. Dan di ujung sekali, iaitu sedang tersenyum ya, iaitu Muhammad Ihsan. Ya, juga pelajar tahun akhir Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kita pada kali ini. Dan saudara penonton yang dikasihi sekalian, ketiga-tiga pelajar kita, ataupun saya gelarkan mereka ini penyelidik muda daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, merupakan pelajar tahun akhir daripada program Sunnah dan Pengurusan Maklumat. Dan hari ini kita akan bercakap tentang satu penyelidikan dan inovasi yang dilakukan oleh pelajar kita sendiri, pelajar USIM, dalam mencipta satu inovasi dalam pengajian mereka, dan akhirnya mereka telah berjaya memenangi pertandingan yang telah diadakan pada bulan yang lalu. Baiklah, untuk memulakan pembincangan kita saudara Alif, mungkin kita boleh mulakan, boleh saudara ceritakan sedikit apakah yang berlangsung pada 25 hingga 29 Mei yang lalu dengan penyertaan saudara dalam pertandingan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari, sihat ya. Jadi untuk pertandingan ini merupakan kali pertama lah diberi peluang oleh pihak universiti, khususnya Fakulti Quran dan Sunnah, untuk kami membawa satu produk baru di satu competition peringkat kebangsaan lah, di USM. Dan ketika itu kita melihat banyak saingan sebenarnya daripada agensi universiti dan sebagainya. Selama hampir seminggu itu kami mengadakan beberapa aktiviti. Di antara aktiviti sebelum adanya penghakiman daripada hakim yang datang daripada universiti, daripada agensi, kita adakan exhibition lah, pameran kepada adik-adik yang di sana. Dan ternyata bahawasanya e-manuskrip ini memberi gambaran yang baru, yang baik daripada persepsi masyarakat, kerana mereka tidak sangka bahawa manuskrip ini berjaya diletak dalam bentuk digital. Jadi selama seminggu itu kita mengadakan pameran, dan akhirnya pada hari yang ditunggu-tunggu, akhirnya kita adakan penghakiman lah. Dan alhamdulillah satu kejayaan dan keajaiban berlaku lah dalam e-manuskrip, dan kami tidak sangka-sangka lah, kerana ketika itu memang kita melihat banyak benda lain yang lebih inovasi sebenarnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Berapa penyertaan yang terlibat daripada seluruh agensi dalam pertandingan tersebut? Saya kurang pasti, cuma saya melihat sebab kita melibatkan 3-4 dewan utama peperiksaan di USM. Dalam satu dewan pun kita ada dalam 131 lebih lah, banyak. Cuma kali ini berbeza. Yang kita faham, NRIC ini 2010 ini merupakan anjuran kali keempat, dan kita didatangi oleh seorang pelajar daripada Singapura. Saya rasa boleh kita katakan peringkat international benda ni, dan tak sangka kita juga terpilih lah di antara mereka yang berjaya dalam. Jadi maksudnya telah menewaskan lebih kurang, saya anggarkan, dalam 300 inovasi yang bertanding, dan kita mendapat tempat yang pertama, mungkin begitulah ya. Dan untuk pengetahuan saudara penonton sekalian, para pelajar kita ini telah menangi pingat emas, gold medal bagi kategori Social Transformation and Creative Art, dan juga memenangi award iaitu Social Impact Policy Award yang tersedia di hadapan kita ini. Dan mungkin kita boleh lanjutkan kepada saudara Hafizuddin, mungkin dengan penerangan daripada saudara Alif sebentar tadi, mungkin saudara boleh ceritakan sedikit idea siapa yang mencetuskan kepada hasilnya inovasi e-manuskrip ni tersebut. Silakan. Terima kasih kepada saudara Riri.
Asalnya ini merupakan projek akhir kami untuk semester 8. Tapi hasil ada daripada cetusan pensyarah kami sendiri untuk subjek e-manuskrip ini, iaitu Dr. Adil, yang menghendaki kami untuk mentransformasikan manuskrip ini. So daripada situ kami menambahkan idea itu ke dalam projek akhir kami dan jadilah sistem Islamic Information Online e-manuskrip. Maksudnya gabungan di antara pelajar dan juga pensyarah dalam mencetuskan idea tersebut lah. Jadi memang cetusan pertamanya tentang manuskrip, bahannya manuskrip, dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk digital. Cetusan pertamanya bila kami berbincang dengan supervisor kami untuk menghasilkan projek akhir ini, hasilnya yang pertama kami punya supervisor meminta untuk membuat satu sistem di mana berkaitan dengan hadis. Tapi apabila berbincang dengan Dr. Adil dan dia bagi suggestion untuk mempromosikan manuskrip ini, so kami menukarkan dia dan ini hasilnya e-manuskrip. Baik, terima kasih kepada saudara. Mungkin kita boleh lanjutkan pembincangan kita dengan saudara Ehsan. Untuk pengetahuan saudara penonton sekalian, saudara Ehsan ni pakar dalam programming dan beliaulah yang mencetuskan dan juga mencipta dan juga membangunkan programming kepada e-manuskrip tersebut. Mungkin saudara boleh ceritakan lebih terperinci dan memberi penerangan kepada penonton-penonton kita yang menyaksikan rancangan pada kali ini, apakah sebenarnya itu e-manuskrip? Ramai orang tertanya-tanya, manuskrip ni dalam pandangan saya sebagai orang awam adalah satu kitab lama, kitab kuning, kitab yang dah orang tak baca, kemudian didigitalkan. Mungkin begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara hari ini. Untuk e-manuskrip ni terdapat banyak berbagai fungsi yang saya sediakan. Terutama sekali yang fungsi utama dalam terdapat dalam e-manuskrip ini, yang mana terdapat kajian-kajian yang telah dibuat oleh student itu sendiri. Yang seperti mana kami tahu, untuk subjek manuskrip yang diambil oleh student tahap akhir, setiap student perlu membuat kajian tentang manuskrip lama yang berkaitan dengan Islam. Contoh tauhid, hadis ataupun Al-Quran. Oleh itu, setiap perkataan yang dibuat kajian tu perlu tulis mula dalam bentuk digital, kemudian di-upload dalam manuskrip ini. Jadi oleh demikian, orang lama boleh dapat maklumat tentang kajian-kajian telah disediakan oleh student itu sendiri. Itu perbezaan antara manuskrip lain yang terdapat internet sekarang ni. Okey, antara lain yang fungsi lain yang lepas ni, pengguna-pengguna lain yang ada gambar-gambar manuskrip yang lama boleh upload dan kongsi sama untuk pengguna orang ramai, dan juga untuk student sendiri untuk mengkajian terhadap manuskrip yang telah disediakan. Okey, baiklah saudara, kita berhenti seketika dan selepas ini kita akan kembali untuk membincangkan tentang proses bagaimana mereka membangunkan e-manuskrip dan juga impact kepada masyarakat. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini di USIM Online. Terima kasih kepada saudara kerana terus bersama dengan kami di USIM Online. Dan pada ketika ini kita masih lagi bersama dengan 3 orang penyelidik muda daripada Fakulti Pengajian dan Quran dan Sunnah yang berbicara tentang e-manuskrip. Baiklah saudara, kita lanjutkan perbincangan kita. Mungkin setelah kita mengetahui tentang intipati e-manuskrip, mungkin kita nak tahu tentang proses dia sikit. Bagaimana pengalaman membuat pembangunan e-manuskrip dan juga ceritakan sikit tentang kombinasi ketiga-tiga pakar penyelidik ini dalam pembangunan e-manuskrip. Silakan. Mungkin ada yang siapa nak beri respon. Sistem ni kami bangunkan dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan itulah kami bangunkan dia punya database, programming untuk sistem ini dan pengumpulan bahan dari segi koleksi digital. Sama ada daripada digital collection untuk manuskrip itu dan juga research berkaitan manuskrip yang dibuat oleh student. Selain itu, pengalaman kami dalam pembinaan laman web ni kami rasakan setakat ni dah 2 kali. Yang pertama, kami pernah memasuki pertandingan laman web untuk MPP dan mendapat tempat kedua. Dan yang keduanya, kami pernah membangunkan laman web untuk kelab debat PC. Baik, kalau saya difahamkan dalam pertandingan yang berlangsung pada 25 hari bulan yang lalu, kita tahu banyak inovasi yang telah dilakukan oleh pelbagai universiti tentang makanan, tentang ICT dan sebagainya. Mungkin saudara boleh, siapakah pesaing yang saudara rasa memang pesaing terhebatlah dalam pertandingan tersebut? Bagi saya sendirilah yang saya nampak, bagi kategori kami ini untuk social transformation dan creative art ni,
kami lihat banyak idea-idea yang baru daripada universiti lain dalam mengaplikasikan apa yang diorang ingin terjemahkan. Sebagai contoh, mengaplikasikan desain-desain baju yang terbaru, desain perisian untuk iPhone, dan juga aplikasikan sesuatu yang kami rasakan membolehkan mereka menang. Tapi dengan berkat usaha kami, kami berjaya untuk memenangi gold medal dan juga award yang... Siapa yang pesaing tersebut? Universiti mana? Bagi kami yang kami nampak USM dengan UiTM lah. USM satu universiti APEC ya saudara, seperti yang kita tahu, tabui dengan program dan juga pembangunan 10 tahun universiti mampu mengalahkan universiti APEC ya. Tahniah diucapkan. Baik, mungkin kita boleh lanjutkan pembincangan kita lagi. Kalau kita lihat kepada pembangunan di USIM sendiri, pembangunan ICT bukan perkara yang baru. Kita telah mulakan 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu dalam membangunkan server, membangunkan rangkaian ICT kita. Mungkin saudara boleh ceritakan, saya Ehsan boleh ceritakan apakah sumbangan yang USIM lakukan dalam sudut server ataupun sumbangan-sumbangan lain yang membantu kepada kemenangan e-manuskrip ini. Untuk pihak ICT USIM sendiri, pertama sekali yang sebelum e-manuskrip ini terhasil, mendapat perbincangan daripada pihak ICT sendiri untuk memberi maklumat tentang apa yang perlu terdapat satu web ataupun kita panggil web base. Untuk itu pihak ICT USIM telah menyediakan satu ruang untuk server untuk dimasukkan manuskrip ini dan untuk supaya orang ramai boleh akses dari luar dan juga termasuk student sendiri supaya memudahkan orang ramai masuk dan apa yang terdapat manuskrip ini dan kongsi bersama orang ramai. Jadi yang paling penting sekali, ICT juga USIM ini telah memberi cadangan-cadangan tertentu untuk ditambahbaikkan untuk masa-masa akan datang. Setakat ni e-manuskrip ini sampai ke tahap mana? Selepas menang, sudah orang ramai boleh akses ke bagaimana? Okey, setakat ini selepas memenangi e-manuskrip ini akan dicadangkan sebuah kehadapan untuk dimasukkan dalam server yang mempunyai kapasiti ruang yang besar kerana dalam e-manuskrip ini terdapat banyak koleksi digital, gambar-gambar banyak. Jadi memerlukan ruang yang besar, kapasiti yang besar. Jadi pihak ICT telah menyediakan satu ruang yang mana kami telah menggunakan dan mendapat kepenanan daripada pihak Fakulti Teknologi FST, Sains dan Teknologi untuk menggunakan server mereka, dan pihak ICT kemudian akan menyediakan satu domain untuk orang ramai akses daripada luar. Jangkaannya bila? Jangkaan insya-Allah dalam bulan ni. Dalam bulan ni? Insya-Allah. Satu proses pantas yang dilakukan ya. Baik, kalau kita lihat dan saya menurut pembacaan saya juga bahawa e-manuskrip ni satu perkara yang baru. Dan saya rasa perkara yang pertama mungkin yang dihasilkan di Malaysia ni mungkinlah. Mungkin dan manfaatnya cukup besar, terutamanya kepada kajian koleksi kitab-kitab pengajian Islam. Itu sangat besar manfaat dan faedahnya kepada masyarakat. Mungkin saudara Alif boleh kongsi dengan kita apakah hasrat dan juga manfaat yang saudara rasakan e-manuskrip ini mampu menyumbang kepada masyarakat setempat dan masyarakat antarabangsa khususnya, insya-Allah. Terima kasih kepada saudari. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya ingin menambah apa yang disebut oleh saudara Ehsan tadi lah. Kalau kita melihat dari segi fundamental of kita bina e-manuskrip ni, kita melibatkan ICT, kita melibatkan pensyarah. Ini satu usaha yang kita boleh katakan kerjasama bersama USIM lah. Secara tidak langsung sebenarnya e-manuskrip ni melibatkan kami punya batch yang kedua lah untuk sunnah pengusaha maklumat seramai 52 orang. Cuma yang perlu kita highlightkan dalam pertandingan ini, even kepada hakim kita bagi tahu, kita akui bahawa manuskrip ni, website ni memang ada di serata dunia. Cuma yang berbezanya adalah kita meletakkan satu bahan katalog, buku yang kita nak buat translation, ada simbol, kita terjemahkan simbol. Mengikut buku, di antara buku yang kita guna di USIM ni adalah Manhaj Tahqiq Al-Makhtutat. Jadi kita ikut benda tu. Jadi menyebabkan nilai manuskrip yang kita ada dengan terjemahan itu sangat berharga. Dan mungkin ini merupakan indikator yang berbeza, menyebabkan ia memberi impak kepada polisi, sosial polisi. Jadi seperti soalan saudari tadi, kita melihat e-manuskrip ni bahan lama, khazanah lama, dan saya kira kalau tak ada khazanah ini, tak adalah ilmu pada kali ini. Cuma usaha untuk menterjemah itu satu usaha yang besar. Kita nak melihat bahawasanya, nak bagi tahu kepada masyarakat bahawasanya dunia Islam
ataupun khazanah Islam seperti manuskrip ini salah satunya juga sebenarnya berjalan selari dengan apa yang ada di zaman kita. Mungkin kita kata kita ada museum online hari ini, kita boleh bagi tahu kepada masyarakat bahan-bahan lama yang kita rasa macam kuno, tak sesuai pada zaman sekarang, sebenarnya sesuai. Terpulang kepada penyidik muda yang ada di USIM ni terutamanya untuk menterjemahkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah, sebenarnya Social Impact Policy Award ni merupakan award di antara best of the best research yang ada di sana lah. Di antaranya kita ada best of the best NRIC sustainability, dan di antaranya Social Impact Policy, dan seperti mana yang diumum oleh Ketua Hakim pun diminta, bukan minta, dia mohon supaya kita punya khazanah lama ni akan extend lebih jauh dan masyarakat akan melihat manuskrip ni satu bahan yang sangat baik untuk anak-anak kita pada masa akan datang, insyaAllah. Itu di antaranya lah. Okay. Dan kalau kita lihat banyak inovasi yang dilakukan oleh penyelidik dan sebagainya. Namun persoalannya sejauh mana inovasi itu mampu bertahan. Ada inovasi yang hari ini kita bina tetapi tidak mampu bertahan, akhirnya mati begitu saja. Dan sejauh mana e-manuskrip ini mampu bertahan hingga kan dia memberi satu manfaat yang cukup besar kepada masyarakat Malaysia khususnya. Dan jangan jawab terdahulu dulu, kita berhenti seketika dan kita akan kembali dengan jawapan yang akan disampaikan oleh pelajar-pelajar yang bersama dengan kita, dan kita berjeda seketika. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kita masih lagi bersama di dalam rancangan wawancara eksklusif USIM Online pada kali ini, dan kita masih lagi membincangkan tentang e-manuskrip yang dibina oleh para pelajar kita daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, pelajar daripada pengajian Islam, dan mampu untuk memenangi pingat emas iaitu gold medal bagi kategori Social Transformation and Creative Arts dan juga Social Impact Policy Award dalam National Research and Innovation Competition 2010 pada bulan Mei yang lalu. Baiklah, soalan kita tadi tentang banyak inovasi yang dilakukan oleh para penyidik. Bukan sekadar penyidik muda, malah penyidik yang sudah lama menghasilkan banyak inovasi, namun inovasi mereka tidak mampu bertahan, ataupun dalam erti kata lain, hebat dalam pertandingan namun tak memberi manfaat pada masyarakat. Mungkin boleh komen sedikit. Pada pandangan saya sendiri dan juga apa yang telah dikatakan oleh Ketua Hakim masa di pertandingan NRIC ini, yang kami nampak bila membangunkan sesuatu inovasi yang baru, hendaklah benda itu kita tekankan objektif sebenar pembangunan sesuatu itu. Dan yang kedua, kenalah sesuatu itu yang kita bangunkan adalah sesuatu yang baru, yang di mana benda ini tiada di tempat lain. Dan yang ketiga yang saya boleh kongsi, golongan sasaran, di mana selepas kita membangunkan sistem ini, di mana kepada siapa kita nak salurkan benda ini supaya dia tidak habis begitu saja. Bagi saudara, siapa golongan sasaran? Bagi kami, golongan sasaran untuk e-manuskrip ini adalah semua masyarakat di sekitar satu Malaysia ataupun di satu dunia. Sebagai contoh, bila kami siap membangunkan e-manuskrip ini, kami punya penyedia Dr. Adir telah pun dapat bahan manuskrip daripada Jordan sendiri, dan disuruh kami untuk membuat research berkaitan manuskrip tersebut. Baik, inilah saudara penonton sekalian, bagaimana semangat dan juga idealistiknya penyelidik muda kita membantu masyarakat, dan inilah yang saya rasa sewajarnya menjadi contoh kepada seluruh remaja dan juga golongan muda di luar sana. Dan mungkin sebagai harapan daripada penyelidik yang membangunkan, yang merasai susah payah pembangunan e-manuskrip ni, apa harapan kepada mungkin saudara Ihsan boleh komen harapan sendiri kepada e-manuskrip ni, berjalan sebagaimana sambutannya, respon pelajar-pelajar baru dan sebagainya. Untuk saya lagi, untuk projek yang saya dah sediakan ni, harapan saya agar e-manuskrip ini kekekalan di USIM mana, kemudian ke seluruh dunia khususnya. Apabila manuskrip ini telah dikembangkan lagi, saya mengharapkan manuskrip ini akan ditambah baikkan fungsi-fungsi tertentu. Sebagai contoh, kita tahu manuskrip ini perlu kajian mendalam. Kita boleh menambah baikkan dalam tu, kemungkinan terdapat video, kaedah-kaedah macam mana student sendiri buat kajian terhadap manuskrip dan bagaimana manuskrip ini dikaji semula yang oleh pensyarah-pensyarah dan digunakan oleh seluruh dunia. Fungsi yang sedia ada? Fungsi yang sedia ada yang seperti maklum, research yang disediakan oleh student sendiri, kemudian koleksi digital yang manuskrip nama Melayu, Islam Jawi, dan juga koleksi digital dalam bahasa Arab yang khusus kepada Islam.
Okey. Maksudnya saudara, perkembangan kepada projek ni bagaimana? Perkembangan selepas ini. Perkembangan kepada projek ini saya mengharapkan agar projek ini dibawa kepada peringkat antarabangsa lagi, supaya lebih banyak koleksi-koleksi yang muzik terdapat dunia ini dikumpul satu tempat untuk digunakan oleh seluruh masyarakat. Mungkin kita juga dah boleh dapat pandangan daripada ICT Musim juga. So untuk bagi, sebab kita pun dinasihatkan, sebab kita pun tak adalah pakar sangat, cuma amatur sikit lah. Cuma kita bangunkan sebagai satu mukadimah saja. Dan mungkin lepas ni untuk seperti Tuan Ihsan sebut tadi, peringkat kita pun dah tahu ada Innova dan sebagainya. Kita tengok mana yang perlu kita perbaiki lah. Ya. Maksudnya masih ada kekurangan, namun di peringkat asasnya kita telah bina tapak yang kuat, dan kita harapkan penyambungan daripada rakan-rakan kita untuk menyambung projek yang telah kita bina lah kan. Mungkin sebagai kesimpulan, dan kita sudah sampai di penghujung rancangan kita juga, mungkin nasihat lah, ataupun nasihat dan juga harapan kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, yang mana kalau kita tahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sendiri, Perdana Menteri kita, sangat menekankan tentang inovasi, tentang penyelidikan, dan dia nak golongan-golongan muda juga menjuarai dalam bidang pendidikan. Mungkin ada nasihat kepada pelajar-pelajar kita, silakan. Sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan rakan-rakan semua, saya rasa inovasi ini perlu kita mulakan dengan inovasi minda, kesedaran diri kita untuk membuat satu perkara yang baik kepada masyarakat. Dan kita harap supaya student USIM dapat melihat walaupun usaha yang kecil ini, e-manuscript ini, akan datang NRIC yang 11 ataupun mana-mana pertandingan yang lain yang ada di dunia ini, kita berani untuk menang. Kalau itu soalan nombor 2, sebab kita pun ketika di sana pun kita tak fikir tentang menang ni, sebab kita datang enjoy, pelajar datang kita explain, ada gelak ketawa dan sebagainya, ada yang kata boleh menang ke, kami tak kisah, sampaikan kita nak bagi tahu persepsi. Bila kita pakai baju USIM ni, dia kata buat apa pelajar pengajar Islam di sini. Jadi kita yalah kadang-kadang terkilan dan sebagainya, dan akhirnya rupa-rupanya kita sebagai orang Islam yang ada khazanah yang banyak ni, Universiti Islam pula, kita boleh bagi tahu kepada masyarakat kita juga mampu berinovasi. Sebagai pasukan underdog dalam pertandingan tersebut, kemudian tiba-tiba menang, apa perasaan? Terkejut. Okey, saudara? Teruja, bangga. Terkejut sangat. Begitulah saudara, ketiga-tiga perasaan penyelidik muda kita, terkejut, bangga dan rasa teruja dengan kemenangan. Dan itulah yang dirasai oleh kita seluruh warga Universiti Sains Islam Malaysia. Cukup bangga, cukup merasa teruja dengan kemenangan ini yang hasil daripada anak didik kita, penyelidik muda daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Dan saudara, kita sudah tiba di penghujung rancangan wawancara eksklusif USIM Online pada kali ini, dan sekali lagi saya mewakili penerbit dan kru penerbitan mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga penyelidik muda kita, saudara Ihsan, saudara Hafizuddin dan saudara Alif, yang sudi bersama dengan kita dalam pada kali ini. Dan kami ucapkan jutaan tahniah dan syabas kepada mereka yang baru saja memenangi award dan juga pingat emas dalam pertandingan yang mereka sertai. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi dalam segmen-segmen yang lain. Namun itu, sebelum kita mengundur diri, sekiranya saudara mempunyai sebarang komentar, pandangan maupun cadangan apa-apa isu yang ingin dimasukkan dalam USIM Online, jangan lupa layari www.usimonline.my. Sehingga kita bertemu lagi, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan kami sendiri. Saya Muhammad Hariri Muhammad Daud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.